Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fahuwal muhtadi wa man yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Muslimin muslimat rahimakumullah. Alhamdulillah thumma alhamdulillah. Syukuran kepada Allah Subhanahu wa taala kerana memberikan kita peluang dan ruang untuk bersama dalam taman-taman syurga Allah, yang mana peluang ini Allah Ta'ala berikan kepada yang terpilih. Idza ra'aytumul ladzi ta'awwadul masajida fashhadu lahu bil iman. Jika kamu lihat orang yang sentiasa berulang-alik ke masjid, saksikanlah bahawa mereka adalah orang yang beriman. Jadi insya-Allah kita sayang kepada masjid, datang ke masjid untuk beribadat dan beriktikaf kepada Allah Subhanahu wa taala. Minggu lepas kita telah baca baris-baris terakhir daripada bab ketiga, iaitulah bab beriman kepada kitab Allah, yang menjadi sumber hukum dan peraturan pada kita orang Islam, yang kita kata dalam seruan kita, wal Qur'anu dusturuna, Quran adalah perlembagaan kita. Sepatutnya bagi orang Islam ia adalah perlembagaan tertinggi yang tak boleh dimansuhkan oleh mana-mana perlembagaan yang lain. Dan selain daripada Al-Quran, wahyu Allah juga berbentuk sunnah Rasulullah atau hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mana hadis ini adalah merupakan penafsir yang utama kepada Al-Quran, penjelas pada maksud-maksud yang ada dalam Al-Quran. Kerana Allah Ta'ala mewahyukan kepada Rasulullah Al-Quran, dan Allah Ta'ala mewahyukan kepada Nabi Muhammad cara untuk menafsir Al-Quran dengan hadis-hadis Rasulullah SAW. Tanpa penerangan daripada Rasulullah ini, pasti kita tak tahu banyak perkara tentang ilmu ghaib, perkara-perkara ghaib, yang mana perkara-perkara ghaib ini tak boleh kita kaji dengan akal, tak boleh kita selidik dengan otak fikiran kita saja. Kalau selidik dengan otak fikiran saja, lama-lama tak pakai gawa jadi otak. Tafakkaru fi khalqillah, fikirlah kejadian Allah, kejadian yang Allah Ta'ala ciptakan, bukan kejadian Allah itu sendiri. Tak boleh nak fikir kita. Okey. Jadi hari ini selepas kita kita baca beriman kepada kitab Allah yang juga sumber pengetahuan, sumber hukum kita, kita masuk pada bab yang keempat, bab beriman kepada adanya malaikat. Yang mana adanya malaikat ini adalah perkara ghaib. Malaikat ni kita tak nampak, ghaib lah. Tapi malaikat nampak kita, kita tak nampak malaikat. Jadi nak tahu macam mana malaikat ni ada, adalah daripada Al-Quran dan sunnah Rasulullah. Al-Quran terangkan wujudnya malaikat, dan sunnah Rasulullah, Nabi menerangkan apa dia malaikat, macam mana sifat dia, apa nama-nama dia. Jadi semua itu kita perolehi daripada Al-Quran dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Allah Ta'ala yang mencipta seluruh alam ini, dan dialah yang mengurus dan mentadbir segala hal ehwal dunia ini dengan mengadakan undang-undang dan peraturan bagi setiap sesuatu. Jadi macam-macam ataupun banyak undang-undang yang Allah Ta'ala berikan kepada dunia ini, pada alam ini. Ada undang-undang yang berbentuk ijbari, undang-undang yang berbentuk kita kena ikut, kalau tak ikut mati. Macam napah, bernapas ni, makan, beraliran darah, darah tu darah, bukan air. Tak tukar dengan air, mati kerah. Itu ijbari, peraturan yang Allah Ta'ala ciptakan yang kita tak boleh pilih. Ada peraturan juga tapi berbentuk ikhtiari. Peraturan tu wajib tapi manusia boleh pilih. Macam solat, wajib, tapi orang yang beriman dia solat, dia sembahyang. Tapi orang yang tak beriman dia tak sembahyang. Tapi yang tak sembahyang ni dia telah memilih jalan tak sembahyang tu, dia akan tangguhlah risikonya, dosa yang Allah Ta'ala berikan. Juga peraturan-peraturan yang lain lah, hukum hakam fiqh, ia peraturan berbentuk ikhtiari. Yang ada manusia yang ikut dan dia boleh pahala, ada manusia yang tak ikut, dia akan dikira sebagai golongan kafir, golongan yang menentang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu dua jenis peraturan Allah. Dan untuk menjalankan undang-undang dan peraturan ini, Allah Ta'ala boleh nak jalankan secara kun fayakun. Tapi Allah Ta'ala ciptakan untuk berkhidmat kepadanya satu makhluk ataupun beberapa makhluk, 4 jenis makhluk. Satu yang nampak, dua yang nampak, dua yang tak nampak. Yang nampak ialah manusia. Qala rabbuka wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Ingatlah ketika mana Tuhanmu berkata kepada malaikat, aku akan jadikan di bumi ini khalifah, manusia sebagai khalifah. Khalifah ni adalah menjalankan peraturan dan undang-undang yang Allah Ta'ala tetapkan tadi, yang kita sebut tadi, dijalankan oleh manusia. Ia tak berlaku secara automatik gitu. Walaupun Allah Ta'ala mampu buat, tapi Allah Ta'ala tugaskan manusia. Yang keduanya, Allah Ta'ala ciptakan binatang untuk khidmat kepada manusia. Ada yang binatang berbentuk tunggangan, yang boleh dimakan, yang boleh memburu, yang boleh buat digunakan anggota-anggotanya. Itu semua sebagai khidmat kepada manusia. Itu dua makhluk yang nampak, binatang dan serangga lah termasuk. Manakala dua makhluk yang tak dinampak ialah malaikat dan jin. Malaikat bukannya jin, jin bukan malaikat. Malaikat Allah Ta'ala ciptakan daripada cahaya, manakala jin Allah Ta'ala ciptakan daripada api. Jadi orang dok cerita nama asal iblis ialah Azazil, ini ketua malaikat. Kita baca dalam tafsir Ibn Katsir, dia kata itu pendapat yang dhaif. Sebab apa? Al-Quran kata wa idh qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis kana minal jin, dalam surah Al-Kahfi. Ingatlah ketika mana kami katakan kepada malaikat, sujudlah kepada Adam, semua sujud kecuali iblis. Kana minal jin, iblis ini daripada
kalangan jin. Cuma iblis ini di kalangan jin yang hampir dengan malaikat, yang berkhidmat juga kepada Allah Subhanahu wa taala, yang diberi kebenaran masuk dalam syurga. Kemudian dihalau daripada syurga kerana ketakaburannya. Jadi apa yang kita nak bacakan di sini pada malam ini ialah malaikat. Yang mana antara rukun iman yang wajib kita imani ialah percaya, al-imanu bil malaikah, percaya kepada malaikat. Malaikat ini dijadikan Tuhan daripada nur, dan mereka sejenis makhluk yang gaib. Gaiblah, tak dapat dilihat. Di sini dalam masjid ini mungkin banyak malaikat. Bahkan setiap kita diwakilkan kepada kita qarin dia. Malaikat penjaga pun ada. Di tempat-tempat yang Allah Ta'ala suka, Allah Ta'ala berikan malaikat-malaikat yang menjaganya. Tak dapat diketahui dengan panca indera, kecualilah mereka tu menzahirkan diri. Mereka tu menzahirkan dirinya. Jadi malaikat akan zahirkan dirinya menjadi lelaki yang baik. Tak pernah lagi malaikat zahirkan diri jadi orang puang. Bukan sebab orang puang tak baik, minta maaf orang puang, sebab Allah Ta'ala takdirkan bila dia datang tu dibawa ajaran-ajaran, dibawa wahyu-wahyu yang boleh menerima wahyu adalah Rasulullah dan umat Islam. Yang ketika itu Rasulullah ni lelaki dah senang dapat sampaikan wahyu daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi banyak peristiwa yang Rasulullah khabar bahawa malaikat ni pun merupa sebagaimana iblis pun merupa. Iblis merupa, kalau jin merupa, ada orang kata atu. Jin lah maknanya. Malaikat merupa jadi lelaki yang baik yang akan membela agama Allah. Antaranya dalam peristiwa Perang Badar. Setelah iblis menyamar diri sebagai beberapa orang yang diketuai oleh Suraqah bin Malik, menguatkan barisan tentera Abu Jahal, lalu bila nak berperang, Allah Ta'ala turunkan malaikat dalam keadaan lelaki berkuda yang berpakaian serba putih. Itu yang pertama. Yang keduanya, Allah Ta'ala utuskan malaikat kepada Nabi Muhammad ajar perkara-perkara berkenaan Islam. Dalam satu hadis yang panjang yang mungkin kita dah baca, Allah Ta'ala pada satu hari Rasulullah kata, masuk seorang lelaki yang berjubah putih, pakaian putih, kemah rapi, sikat, tak nampak berdebu langsung, kemah pakaian, comel, datang jumpa Rasulullah, menghadap Rasulullah, duduk dalam keadaan lutut temu lutut dan bercakap Rasulullah. Tanya Rasulullah, Rasulullah jawab. Setelah selesai, lelaki itu balik, lalu Rasulullah kata, itulah Jibril yang datang mengajar agama kepada kamu. Ini lelaki yang merupa. Dan pernah berlaku selepas daripada itu ataupun sebelum daripada itu. Antaranya ketika kisah Luqmanul Hakim bersama anaknya. Luqman Hakim bersama anaknya. Luqman Hakim adalah seorang yang amat bijaksana. Ajar anak dia, wahai anakku, semua musibah yang Allah Ta'ala berikan kepadamu, ia adalah hikmah yang baik untukmu. Kalau anak dia kata, macam mana ayah, musibah, sakit, apa semua kemalangan itu baik untuk saya,
Tak percaya, mari kita jalan. Dia pun berjalan dengan anak dia, berjalan lama, berhari-hari, dengan bekalannya apa semua. Habis bekalan, akhirnya nak cari bekalan, tuju kepada sebuah negara, sebuah negeri. Nak sampai sepelaung lagi daripada negeri itu, kaki anaknya tercucuk satu tulang ataupun duri yang tajam dan panjang, tembuh kaki dia. Mengaduhlah, adulah apa semua tu sampai pesang. Jadi duduklah situ 2-3 masa ataupun satu masa yang lama, berobat balik. Ketika berobat tu, dia nampak negara tu awan hitam atas negara tu. Tengah-tengah berobat tu lalu seorang lelaki. Lalu seorang lelaki daripada negara tersebut datang, berjumpa, bagi salam. Lalu lelaki itu beritahu negara itu telah dimusnahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Lalu Luqmanul Hakim berpaling kepada anaknya, wahai anakku, musibah yang kamu dapat ini, hikmahnya kita tak sampai kepada negara itu, yang mungkin kalau kita sampai, kita pun termasuk daripada orang yang dimusnahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Itu juga malaikat. Jadi malaikat yang dihantar merupa sebagai lelaki. Beriman kepada malaikat adalah salah satu daripada beriman kepada perkara gaib. Perkara gaib yang kita hanya dapat tahu bersumberkan Al-Quran dan As-Sunnah, perkara-perkara sam'iyah yang kita dengar, yang kita baca. Antaranya syurga dan neraka, antaranya hari kiamat, antara perkara yang kita tak dengar, tak nampak lagi, antaranya malaikat. Semuanya perkara-perkara itu adalah perkara-perkara gaib. Dan beriman kepada perkara gaib ini adalah menjadi pembeza antara manusia dengan haiwan. Manusia boleh percaya pada perkara gaib walaupun bukan Islam. Walaupun bukan Islam. Orang kafir pun yang bukan Islam pun dia percaya adanya kuasa-kuasa luar, paranormal, yang boleh mengganggu kehidupan kita, yang boleh mempengaruhi kehidupan kita. Tubiklah cerita Atu Cina ke apa semua, tubik belaka. Kuasa-kuasa paranormal ni. Kalau masyarakat Hindu dia percaya kepada semangat-semangat. Semangat padi. Dulu kita dulu ada semangat patah, ada pesa puja patah, nasib baik sekarang tak ada dah. Ini kita ambil adat daripada orang-orang Hindu. Dan ni tak ada dah kot. Ada lagi adat-adat yang berbentuk memuja macam tepung tawa, sepuh-sepuh tu. Itu juga ada adat. Dulu banyak sangat pengaruh yang berkaitan dengan semangat-semangat. Okey. Jadi bila kita beriman pada perkara gaib ini, ia menjadi pembeza antara kita dengan haiwan. Haiwan, kehidupan dia benda yang ada depan dia, benda yang mawujud depan dia. Tak ada haiwan yang boleh fikir perkara gaib ataupun jangka panjang 10 tahun akan datang. Ada lembu fikir 10 tahun akan datang. Tengok kawan dia kena sembelih depan dia tak gimana. Jadi tak gimana pada kawan dia kena sembelih. Jadi ni perkara yang berbeza antara kita dengan haiwan. Begitu juga haiwan-haiwan yang lain. Begitu juga antara perkara yang membezakan kita dengan haiwan ialah matlamat hidup kita. Selain daripada perkara ini, matlamat hidup pun berbeza. Kita dengan haiwan berbeza. Kalau hanya matlamat kita ni hanya untuk perut, untuk makan saja, maknanya serupa dengan haiwan.
Lepas makan, cari pitih makan, cari pitih makan. Lepas makan ada pitih banyak sikit bini. Tunaikan kewajipan batin pula. Jadi serupa dengan binatang, perut dengan syahwat. Beza kita dengan manusia ni, kita ada matlamat hidup yang lain. Iaitulah perjuangan kita untuk kembali ke tempat asal kita, iaitulah syurga Allah. Perlu ada bekalan. Bekalan kita ni hidup bukan sia-sia, kumpul bekalan. Supaya bila kita mati nanti, kita akan dibangkitkan dan diserahkan, dimasukkan ke dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Binatang hanya mengetahui setakat apa yang dicapai oleh panca inderanya. Sedangkan segala yang wujud ini lebih luas daripada apa yang mampu ditangkap oleh mata, telinga, hidung dia. Oleh yang demikian, manusia mesti mengetahui bahawa tenaga yang berada di luar daripada perkara yang dia nampak panca indera itu lebih luas lagi. Macam kita lah, kalau kita yakin kat Terengganu je dunia ni kaman sungguh kita. Malaysia pun sikit lagi dalam peta dunia antara nampak dan nampak je Malaysia. Luas lagi dunia Allah. Luasnya dunia ini, kita yakin bahawa selain daripada itu lebih luas lagi. Apa yang tak mampu kita tangkap lagi. Dengan keseluruhan planet ni, galaktika Bima Sakti ni, seluruh planet-planet yang lain, cakrawala yang ada di angkasa tu lebih luas lagi, yang kita tak mampu tangkap oleh akal. Jadi untuk mengetahui perkara-perkara itu, kita tak boleh gunakan pemikiran akal untuk mengetahuinya. Dia kena datang daripada Allah, Tuhan yang mencipta, baru kita dapat kaji selepas itu. Allah Ta'ala berikan asas-asas dia. Dalam Quran disebutkan asas-asas untuk pengetahuan kepada alam dunia dan seluruhnya ni, barulah manusia, para saintis astronomi dapat mengkaji alam ini. Untuk mengetahui perkara-perkara yang di luar alam ini dengan akal merupakan perkara yang amat terhad. Bahkan usianya adalah sia-sia, bahkan tentu akan mendapatkan kegagalan. Allah disebut dari sini, kalau nak fikir masalah tu memang akan gagal lah. Nak fikir masalah malaikat, nak fikir masalah guana pada mahsyar, cari guana, syurga neraka tu guana, selain daripada apa yang Rasulullah khabar, jadi sia-sia. Oleh sebab itu manusia ini mesti mengakui bahawa yang pertama, perkara yang di luar batas itu mustahil dapat dicapai oleh kuasa fikirannya. Ini manusia kena yakin. Yang keduanya, perkara yang tidak dapat dicapai oleh kuasa pemikirannya tidak mesti tiada. Yang tak dicapai itu tak mesti tak ada. Kerana akal kita kecil sangat. Tak semesti tak ada. Yang ketiganya, kita juga sebagai orang Islam kena yakin bahawa maklumatnya hanyalah diterima daripada Allah yang maha mengetahui seluruh alam ini. Itulah asas kita beriman kepada malaikat. Tuan-puan muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, malaikat adalah satu jenis makhluk yang dilengkapkan Allah dengan persediaan untuk mematuhi perintah Allah semata-mata. Malaikat ni tak diberikan nafsu syahwat.
Dia diciptakan khas untuk mentaati Allah dalam apa juga keadaan. Tak pernah menderhaka dan tak mungkin akan menderhaka. Tak ada dalam malaikat ni kata no pada apa perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Tak embuh, tak boleh buat, tak mungkin dibuat ni, tak munasabah, objection, tak ada. Malaikat ni sami'na wa ata'na, aku dengar dan aku taat. Bahkan Allah Ta'ala cerita dalam surah Tahrim tu, satu peringatan kepada kita, peringatan yang berbentuk amat menggerukan kepada kita. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naran wa quduha an-nas wal hijarah 'alaiha malaikatun ghilazun shidadun la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Wahai orang-orang yang beriman, peliharalah diri kamu dan keluarga kamu daripada api neraka yang bahan bakarnya daripada api dan batu, daripada manusia dan batu-batu. Tak cukup manusia jadi bahan bakarnya, Allah Ta'ala sebut 'alaiha malaikatun, di atas neraka itu ada malaikat-malaikat. Siapa? Penjaga neraka, Az-Zabaniyah, Malik Az-Zabaniyah. Malaikat-malaikat yang duduk atas neraka tentunya terasa bahang api neraka. Ghilazun, malaikat ini bengis, syidadun, kasar, la ya'sunallaha ma amarahum, tidak akan menderhakai Allah, wa yaf'aluna ma yu'marun, dan akan menurut apa saja yang diarahkan. Tak mungkin kita akan keluar, na'udzubillah. Tak mungkin seorang manusia masuk tu akan keluar, kerana dikawal rapi oleh malaikat-malaikat yang taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi ini jenis malaikat, apa saja ditugaskan dia taat, walaupun ditugaskan dalam neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Menurut athar daripada Sa'id bin Musayyab, bahawa malaikat itu bukan lelaki dan bukan perempuan. Kita tak boleh fikir macam kita lah. Sebab orang kafir kata malaikat tu puang. Malaikat tu puang. Tapi malaikat ni bukan lelaki, bukan puang. Tak usah kiah macam kita. Kalau kita bukan lelaki, bukan puang, kuasa. Tak. Ini malaikat, bukan manusia, malaikat. Tak ada lagi, tak ada puang. Apa wallahu alam. Itu pencipta Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak makan, tak minum dan tidak tidur. Memang dah letih. Malaikat dah letih, dah lapar ke? Itu penciptaan dia. Lapar, kenyang, ini semua makhluk belaka. Allah Ta'ala cerita belaka. Ada orang makan tak kenyang-kenyang, makan banyak tak gemuk-gemuk. Sebab apa? Itu makhluk Allah Ta'ala belaka. Tak makan gemuk juga, contohnya. Makhluk Allah Ta'ala belaka. Jadi ni makhluk Allah Ta'ala juga. Allah Ta'ala ceritakan malaikat tak makan, tak minum, tak tidur. Bilangan malaikat amat banyak, tak diketahui jumlahnya malaikat Allah. Yang ini kita kena yakin lebih banyak daripada manusia. Apa yang menyebabkan kita kata gitu? Ke dalam peristiwa Isra' dan Mi'raj, Rasulullah beritahu di langit ke-6 jumpa Nabi Ibrahim yang sedang bersandar dalam satu bangunan seperti mana Kaabah, iaitulah yang dinamakan Baitul Ma'mur. Jibril beritahu itulah Baitul Ma'mur yang jika sekiranya satu batu daripadanya jatuh, maka nescaya jatuh atas Kaabah. Pada setiap hari 70,000 malaikat akan masuk ke dalamnya dan tak akan keluar-keluar. Bayangkan setiap hari 70,000 malaikat.
Jadi malaikat ni terlampau banyak. Ilmunya hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan tiap-tiap kita diwajibkan beriman kepada malaikat secara ijmal, secara umum saja. Malaikat ni adalah makhluk yang menjalankan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita mesti beriman secara umum macam tu. Tak payah selidik dah. Jantina ke apa tak payah. Tak payah selidik dah 70,000 tu nama dia. Tak selidik. Mana kita ni hebat sangat, mungkin ada 10 PhD ke, nak selidik pula 70,000 malaikat nama dia masuk. Tak jadi pasal. Ataupun dikatakan malaikat yang hamalatul arsh, malaikat yang menjaga, yang mendokong arash, nama dia malaikat tu. Jadi bukan kerja kita. Kita kena beriman saja secara ijmal ada malaikat yang mendokong arash Allah Subhanahu wa ta'ala. Melainkan 10 saja yang wajib kita beriman secara tafsil. Melainkan 10 malaikat. Kalau saya salah tersebut 10 orang, jangan anggap saya sebut malaikat tu manusia dah. Penjodoh bilangan, tak tahu nak kata dia 10 malaikat. Kita bahasa Melayu ni kita biasa ada penjodoh bilangan. 10 buah rumah, ada buah. Jadi 10 malaikat. Yang wajib diketahui secara tafsil seperti mana yang berikut. Yang pertamanya, malaikat Jibril. Ada yang sebut Jibrail. Ini malaikat yang amat tidak digemari oleh orang Yahudi. Tak ramai orang, tak ada orang Yahudi nama Jibril. Tak ada. Sebab apa? Tugas malaikat ni yang pertamanya menurunkan wahyu, dah hidup tentang ajaran Allah, agama Allah, memang musuh dengan wahyu. Yang keduanya tugasnya menurunkan balak, menurunkan musibah, balak, bencana. Ini tugas Jibril. Ketika mana Rasulullah berdoa selepas kena halau daripada Taif tu, sampai Rasulullah kena pelekon sampai berdarah badan Rasulullah tu, Rasulullah berdoa di dalam kebun anggur Utbah bin Rabi'ah. Rasulullah berdoa, ketika itu bergegar arash, penduduk langit tu bergegar nak mari tolong Rasulullah. Allah Ta'ala hantarkan 2 malaikat, antaranya Jibrail. Jibrail kata, ya Muhammad, kalau kamu mau, sekarang juga aku akan angkat 2 biji bukit tu, aku akan hempapkan ke atas penduduk kaum Taif. Mari lalu Jibril, tawar bantuan. Tapi Rasulullah kata, jangan, kerana aku berharap anak pinak generasi lepas ni akan masuk Islam bersamaku. Yang betul lah. Selepas tu berbondong-bondong penduduk kaum Taif masuk Islam. Itu pertama, Jibril ataupun Jibrail. Man kana aduwwan lillahi wa malaikatihi wa Jibril wa Mikala. Dalam Quran disebut Jibril. Fa inna Allaha aduwwul lil kafirin. Siapa yang memusuhi Allah Ta'ala, Rasulnya Jibril dan Mikail, maka Allah Ta'ala musuh kepada orang kafir. Dia tak percaya Jibril, Mikail, kufur. Yang kedua, Mikail. Yang ini tugasnya menguruskan hal ehwal penghidupan dan rezeki kepada manusia. Sebab tu ramai orang suka nama Michael. Mikail ni Michael, Michelle. Orang Yahudi pun suka, sebab dia pemberi rezeki, ataupun menugas dia uruskan menjaga rezeki. Kita ulang balik ni, tak ilmu lama dah kita tahu kan, ulang balik secara ringkas. Yang ketiganya, malaikat yang bernama Israfil. Bukan Israel. Bukan Israel, Israfil. Yang tugasnya meniup sangkakala. 2 kali ditiup.
2 kali ditiup. Tiupan yang pertama seluruh makhluk dimatikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dah dia mati dah. Israfil itu sendiri mati dah. Dah nak tiup yang kedua tu. Ini pelbagai pendapat ulama. Ada yang kata dia pun mati juga sekejap, tapi Allah Ta'ala bangkitkan dia balik. Okay. Ada yang kata tak mati, tapi ini pendapat yang agak dhaif. Sebab apa? Yang tak mati hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala saja. Okay. Kemudian selepas jangka waktu yang ditentukan oleh Allah, kita tak tahulah berapa lama. Ada yang kata lebih lama daripada dunia ni lagi. Jadi lamanya manusia dimatikan. Masa itu pun makhluk Allah Ta'ala ciptakan juga. Kemudian wa nufikha fihi ukhra, ditiupkan sekali lagi, fa idahum qiyamun yanzurun, maka kamu lihat manusia ni bangun dan melihat antara satu sama lain. Okey, itu yang ketiga. Tiga-tiga malaikat ni, jumhur ulama dia kata dia singular, bukan plural. Seorang. Sebab tugas dia spesifik gitu. Manakala malaikat-malaikat lain ada yang khilaf. Nama malaikat ni sama ada nama seorang malaikat ataupun mengikut tugas dia. Contohnya yang keempat, Israel. Yang pencabut nyawanya adakah dia seorang malaikat ataupun sekumpulan malaikat yang dinamakan Israel? Ini wallahu alam. Itu juga pembahasan ulama. Tapi yang kita kena yakini bahawa Israel antara tugasnya mengetuai malaikat yang mengambil nyawa. Di sini disebut mengetuai. Kepalanya nama Israel. Jadi Allah Ta'ala telah menyediakan setiap ajal kepada seluruh manusia. Jadi kita ni dalam masjid pun, luar masjid pun ada ajal belaka. Malaikat Israel duk tengok belaka dah file kita. Sampai masa duk pergi ni. Moga-moga kalau mati pun dalam masjid, alhamdulillah. Jangan mati tepat tak molek. Nampak tak molek. Jadi selalulah berada di tempat yang molek, bersama orang yang baik-baik. Jadi mengetuai malaikat-malaikat yang mengambil nyawa. Yang kelimanya, ketua malaikat yang menjaga syurga yang bernama Ridwan, yang menjaga syurga. Yang keenam, ketua malaikat yang menjaga neraka dipanggil Malik, ataupun Az-Zabaniyah. Dalam surah Al-Muddathir disebut alaiha 19. Yang menjaga neraka tu ada 19 malaikat. Ada seorang orang kafir, saya tak ingat ada nama dia, yang gagah sangat. Jalik ke apa nama dia. Dia gagah sangat, hebat sangat. Maknanya kalau dia duduk atas kapek tu, 7 orang belah ni, dia seorang belah ni, menang dia lagi. Lah kapek tu koyok. Hebatnya dia. Dan dia pernah ajak Rasulullah Gusti. Bergusti wrestling. Dan dia Allah Ta'ala beri kekuatan, Rasulullah menang. Walaupun dia kalah dengan Rasulullah, dia kapal dah sebelum dia, kalau dia kalah dia nak beriman. Tapi lepas dia kalah tak beriman lah, setabuk. Dia dengar ayat ni, orang baca ayat ni, alaiha 19 orang malaikat jaga atas neraka. Dia kata takut benda. Dia buat debat dia. Takut benda mu ambil 2 orang, semua pakat lawan 2 orang, aku lawan 7 orang.
Dia jadi sombong itu. Jadi 19 kan, 2 orang mempekat lawang, 7 orang aku lawang. Gitu dia kata. Ini kesombongan seorang kufar ketika itu. Yang ketujuhnya, dalapan malaikat yang bergelar Raqib dan Atid, yang berada bersama-sama kita. Ketua malaikat yang ni Raqib dan Atid ni, mana setiap malaikat yang ditugaskan pada kita ni adalah Raqib dan Atid, yang mencatat amalan baik, yang mencatat amal buruk. Dipanggil kiraman katibin, semulia-mulia penulis. Raqib dan Atid, dia tulis belaka. Jangan duk harap dia ni tidur ke, dia ni lalai ke, dia ni lupa. Tak, dia tulis belaka. Wa wudi'al kitab, dibentangkan kitab amalan itu. Fataral mujrimina musyfiqina mimma fihi, kamu akan lihat orang-orang jahat ni akan keheranan apa yang ada dalam kitab itu. Mereka berkata, ya wailatana ma li hadzal kitab, kitab jenis apakah ini? La yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha, tak tinggal setitik bengik kecil besar pun dia belaka. Dia belaka, tuan-puan. Setiap perkataan kita, setiap perbuatan kita, sama ada kita seorang atau kita ramai, ditulis oleh malaikat. Itu kita kena ada sifat muraqabah, sentiasa merasa kita ni diawasi oleh Allah, barulah kita selamat. Jadi malaikatnya hanya tulis yang baik-baik kalau kita berada dalam keadaan macam tu. Itu yang 7 dan yang ke-8, Raqib dan Atid. Okey. Tak ada manusia nama Raqib dan Atid ke ada? Tak dengar lagi lah Raqib dan Atid. Yang ke-9 dan ke-10, malaikat yang disebut Munkar dan Nakir, iaitulah yang akan bertugasnya menyoal orang-orang yang mati dalam kubur. Kesok aja, beralih je kaki orang yang melawat, tinggalkan kita dalam kubur, datanglah malaikat. Kalau orang yang beriman, dia akan duduk jauh-jauh, dia panggil dengan perkataan panggilan yang mesra, yang lembut-lembut. Soalan sport belaka. Boleh hafal belaka. Man rabbuka, siapa Tuhan kamu? Apalah. Rabbi Allah. Tak ada soalan semula, tak ada. Dia buat kertas semula, tak ada, macam IPSR tu. Soalan bocor, tapi tak semua orang boleh jawab. Hanya iman yang boleh menjawabnya. Okey. Kalau orang yang jahat, orang kafir akan datang secara kasar dengan dekat, disoal dengan begitu kasar sekali, dan diazab juga. Mereka ni selain menyoal, memberikan bunga-bunga azab yang pertama dalam kubur tu sendiri, dipukul dan sebagainya. Jelasnya malaikat secara umumnya mempunyai pelbagai tugas yang lain. Bukan hanya 10 ni saja. 10 ni je malaikat-malaikat yang wajib kita imani. Macam Rasul juga. Rasulullah ramai. Tapi yang wajib kita imani hanyalah 25 saja. 25 orang Rasul yang besar-besar ini. Jadi malaikat tu ramai, banyak tugasan yang lain. Antaranya hamalatul arsh, orang yang mendokong arash. Banyak lagi lah tugas-tugas yang lain malaikat ini.
Ada yang ditugaskan mengenai undang-undang kejadian alam, seperti mengedarkan cakrawala, di supervisor, dikawal oleh malaikat-malaikat Allah Subhanahu Wa Taala. Perjalanan matahari, bumi, pusing matahari. Kita dah fikir apa bumi pusing, apa bumi pusing tak beredar. Jadi ia dikawal oleh malaikat-malaikat ataupun dijaga oleh malaikat-malaikat. Menurunkan hujan, kita baru selepas habis hujan. Jadi dikawal oleh malaikat dengan perintah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Taala perintah banyak tahun ni, hujan turun lebat. Awal-awal lagi kena dah, biasanya ngelah. Ni gelombang pertama kena dah, banyak pula tu. Itu qada dan qadar Allah Subhanahu Wa Taala. Menumbuh dan menyuburkan tumbuhan-tumbuhan tanaman, menghala dan menahan angin. Ni angin barat daya, timur laut, semua itu adalah tugas yang malaikat buat. Menjaga awan, menjaga dan menguasai gunung ganam, bukit bukau serta lautnya dan banyak lagi. Inilah tugas-tugas malaikat. Jadi kita kena beriman dengan adanya malaikat, dengan 10 malaikat yang terbabit, dan kita kena juga beriman bahawa di sana ada lagi malaikat-malaikat yang terlalu banyak yang mengawal, yang menjaga segala urusan yang Allah Ta'ala suruh di atas muka bumi Allah Ta'ala ini. InsyaAllah itulah tanda kita beriman dengan malaikat Allah Subhanahu Wa Ta'ala. InsyaAllah selepas ni kita akan baca lagi minggu-minggu akan datang hadis-hadis yang berkaitan dengan tugas-tugas malaikat. Moga-moga kita diberi rahmat oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala Rasulil Amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ij'alna minal ladhina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Allahumma ij'alna minal najihin wal faizin fid din wad dunya wal akhirah. Allahumma hdina wa hadi bina waj'alna sababan liman ihtada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillah.